Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musyahidun wal musyahidatil ahibba wal a'izza wat tullab wat talibat al ahibba. Apa khabar semua para pelajar yang Ustaz kasihi sekalian dan juga para penonton yang sama-sama yang sentiasa tidak jemu untuk melihat video yang Ustaz hasilkan untuk pembelajaran kita bersama. Jadi insya-Allah al-yawm sanwasil dirasatana fi syariah lisanah as-salisah, mata pelajaran asy-syariah tingkatan 3. Kita akan sambung. Mazilna fi qism fiqh al-ibadat. Kita masih lagi berada pada bahagian fiqh ibadat, al-mawdu' al-qada' wal fidyah wa kafaratus shaum, pada tajuk qada', fidyah dan kafarah. Safhah 90 wa 1 ila 1 wa 90. Okey, kita akan sambung pada muka surat 90 hingga 91. Macam biasa, insya-Allah sebelum daripada kita belajar, kita tengok dulu objektif pembelajaran untuk hari ini. Madza mi'yarut ta'allum fi hadzal yawm, insya-Allah. Mi'yarut ta'allum fi hadzal yawm, insya-Allah, bayan man yajibu alaihi al-qada' wal kafaratu ma'an. Thumma bayan miqdarul muddi hadithan. Miqdar al-mud hadithan. Okey, yang pertama adalah menjelaskan siapakah golongan yang wajib qada dan kafarah bersama-sama. Summa bayan miqdarul mud hadithan. Kemudian menjelaskan tentang kadar satu cupak bagi waktu sekarang, ataupun yang diamalkan sekarang lah, berapa kadar secupak beras yang kita gunakan untuk di Malaysia ini. Okey. Ada dua saja objektif untuk hari ini. Jom kita belajar. Kalau sudah bersedia, kita buka surat 90 hingga 91. Okey. Kita lihat buku teks masing-masing pada muka surat 90. Okey, muka surat 90. Unzur ila safha 90. Unzur ila safha 90. Man yajibu alaihi al-qada'u wal kafaratu ma'an. Golongan yang wajib ke atasnya al-qada', menggantikan puasa, wal kafaratu ma'an, bersama-sama dengan kafarah. Okey, ada dua kewajipan ke atasnya, qada' dan juga kafarah. Tapi ada satu lagi tambahan dia adalah taubat. Untuk kes ini mesti ada taubat satu lagi. Okey. Siapakah golongan ini? Jom kita baca. Man afsada sauma Ramadan, sauma yaumin min ayyami Ramadan bijima'in tajibu alaihi al-kaffarah ma'al qada' wat taubah. Okey, sekali lagi kita baca. Man afsada sauma yaumin min ayyami Ramadan bijima'in tajibu alaihi al-kaffarah ma'al qada' wat taubah. Okey. Lianna fi'luhu yu'addu hatkan li hurmati syahri Ramadhan wa la tajibu al-kaffaratu illa idza tawafarat asy-syurut al-atiyah. Okey, kita terjemahkan dulu. Orang yang wajib qada dan kafarah ini adalah sesiapa yang merosakkan, afsada ataupun membatalkan puasanya, sauma yaumin, puasa pada satu hari, min ayyamin Ramadan. Kalau kita tengok yaumin ni dia nakirah kan, dalam bentuk nakirah kalau kita belajar bahasa Arab. Maksudnya di sini adalah mana-mana hari ataupun salah satu hari daripada ayyami Ramadan, daripada hari bulan Ramadan tu, puasa pada bulan Ramadan, bijima'in, dengan berjima', okey, dengan bersetubuh. Maksudnya dengan bersetubuh dengan isterinya ataupun dengan lain-lain. Tajibu alaihi al-kaffaratu ma'al qada' wat taubah, maka wajib ke atasnya al-kaffarah bersama-sama dengan qada'
ganti puasa yang dibatalkan itu wat taubah, berserta dengan bertaubat. Okey. Lianna, kerana fi'luhu, perbuatannya itu, yu'addu, dikira, hatkan li hurmati syahri Ramadan, sebagai suatu penghinaan ataupun mencabul kehormatan li hurmati syahri Ramadan, kehormatan bulan Ramadan. Wala tajibul kafarah, dan tidak diwajibkan kafarah illa, kecuali idza tawafarat asyurut al-atiyah, kecuali apabila mencukupi ataupun memenuhi syarat-syarat yang berikut. Okey. Awalan, ifsadu siyamu ramadana fala kafarah idza afsada sawma qada'a au kafarah au nadhrun au nadhra au nafla. Okey, apa maksudnya? Yang dirosakkan itu adalah puasa pada bulan Ramadan. Yang dibatalkan itu puasa bulan Ramadan. Fala kafarah, tidak kena kafarah idza afsada sauma qada. Apabila dia rosakkan ataupun dia membatalkan puasa ganti. Puasa ganti, maksudnya puasa yang dia ganti, puasa bulan Ramadan yang diganti pada bulan lain. Okey. Au kafarah, ataupun puasa kafarah, dia tengah melaksanakan puasa kafarah, lepas tu terbatal dengan dia berjima', maka dia tidak ada kafarah kali kedua, gandaan, tidak. Okey. Au nazar, ataupun dia puasa nazar, dia bernazar untuk berpuasa dan wajib ke atasnya berpuasa, kemudian dia terbatal puasa tersebut dengan berjima', maka tidak kena kafarah baginya. Au nafla, ataupun puasa sunat. Puasa sunat pun tidak dikenakan kafarah sekiranya batal dengan sebab jima' tadi. Okey, boleh faham? Hanya yang dikenakan kafarah apabila yang terbatal itu puasa bulan Ramadan sahaja. Okey? Okey, jelas. Syarat pertama, puasa itu hendaklah puasa bulan Ramadan. Puasa yang terbatal puasa bulan Ramadan. Okey, yang kedua, jom kita tengok. An yakuna aliman bit tahrim, hendaklah dia yang bersalah itu, yang melakukan kesalahan itu, aliman, mengetahui, bit tahrim, tentang pengharaman perbuatannya itu. Fala kafarah ala jahil, tidak dikenakan kafarah bagi orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Contohnya dia baru masuk Islam, lepas tu diingatkan berjima' itu tidak membatalkan puasa, tidaklah dikenakan kafarah dan sebagainya. Memang dia tidak tahu. Okey, maka dia tidak dikenakan kafarah. Ala jahil biqurbi ahdihi bil Islam, untuk dia kerana untuk mendekatkan kerana barunya dia masuk dengan Islam. Okey, seterusnya, kerana dia baru masuk Islam. Yang ketiga, okey, contoh yang ketiga. Syarat yang ketiga, an yakunal majami' dzakiran li shaumihi fala kafarah ala man jami' nasiyan. Okey. Hendaklah orang yang berjima' itu ataupun yang melakukan kesalahan itu dzakiran li shaumihi, dia dalam keadaan sedar tentang dia sedang berpuasa. Okey, dia sedar dia sedang berpuasa dan dia sengaja melakukan jima' tersebut. Okey, fala kafarah, tidak dikenakan kafarah ala man jama'a nasiyan, tidak dikenakan kafarah sekiranya dia berjima' itu dalam keadaan dia lupa, dia tidak ingat dia lupa dia sedang berpuasa. Okey, boleh? Maka dia tidak dikenakan kafarah. Okey, yang pertama, ingat tadi, yang pertama mesti puasa Ramadan, yang kedua hendaklah dia mengetahui tentang pengharaman, yang ketiga an yakunal maja'i dzakiran, hendaklah dia dalam keadaan sedar melakukan kesalahan tersebut, dan yang keempat, syarat yang keempat adalah ghaira mutarakhisin bis safar lianna safar syubhatun fi dar'il kafarah. Okey, dia bukanlah orang yang melakukan persetubuhan itu ataupun orang yang berpuasa dan melakukan persetubuhan itu, pesalah itu, ghairu mutarakhisin bis safar, bukanlah orang yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan dengan sebab bermusafir. Dia bukan dalam keadaan bermusafir. Okey, lianna safar syubhatun fi dar'il kafarah, kerana bermusafir itu menjadi suatu syubhah untuk dilaksanakan kafarah. Okey,
pada penetapan kafarah. Okey, boleh. Dia apa ni, ada 4 semua syarat ini. Mestilah yang pertama, kita ulang balik. Yang pertama, saum Ramadan, hendaklah puasa tu adalah puasa bulan Ramadan sahaja. Yang kedua, hendaklah dia mengetahui tentang pengharaman, hukum haramnya berjimat ketika bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia tu adalah seorang yang dalam keadaan sedar, membuat perlakuan itu dalam keadaan sedar. Dan yang keempat, hendaklah dia ni bukan dalam keadaan bermusafir. Okey. Okey, seterusnya insya-Allah kita akan teruskan kepada perkara yang kedua, iaitu kita nak tahu tertib kafarah ni. Okey. Wal kafaratu 'ala tartibut tali. Bagaimana kita nak laksanakan kafarah ni? Kafarah ini dia ada tertib dia. Kita bukan boleh pilih yang mana satu, dia tertib. Yang pertama, kemudian tak boleh yang pertama, yang kedua tak boleh yang kedua, baru yang ketiga. Okey, kita nak tengok apa yang pertama. Yang pertama, al-amrul awal, perkara pertama, kalau kena kafarah ini adalah itqu raqabatin mu'minah, membebaskan hamba muslim. Okey, membebaskan hamba orang yang beriman. Okey. Tapi sekarang, untuk waktu sekarang, memang tidak ada lagi hamba lah. Okey, untuk di Malaysia, di negara kita, setahu ustaz lah, tidak ada sistem perhambaan dan tidak ada seorang pun hamba berstatus sebagai hamba. Okey. Pekerja bukan hamba, orang gaji bukan hamba. Okey. Mereka hamba ni status dia lain. Nanti awak boleh tanya balik kepada guru-guru ataupun ustaz-ustaz anda bagaimana terjadinya status hamba ni. Okey. Kenapa? Okey. Antara sebabnya ustaz boleh bagi tahu di sinilah. Ustaz bagi tahu adalah kerana peperangan. Contohnya orang yang ditawan itu, maka status dia jatuh kepada taraf hamba, dijadikan hamba. Tu zaman dahululah. Okey. Tawanan perang, asalnya daripada tawanan perang biasanya. Okey. Seterusnya yang kedua, al-amrus tsani. Perkara kedua, kalau tidak boleh kita dah di Malaysia ni, sekarang ni di Malaysia ni dah tak ada lagi hamba. Macam mana kita nak lakukan kafarah yang pertama ni? Mestilah tidak boleh kan? Yang kedua, kita pindah kepada taraf yang kedua, perkara yang kedua, iaitu siyam syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Tak boleh senggang, tak boleh berhenti, tak boleh pilih-pilih. Okey. 2 bulan berturut-turut. Maksudnya berapa hari? 60 hari lah. Okey, 60 hari. 2 bulan berturut-turut. Okey, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu juga, tak mampulah. Kalau saya nak puasa 3 hari pun tak mampu, penat, tak boleh, saya ada gastrik dan sebagainya. Okey, contohnya tapi terpaksa kena lakukan kafarah ni. Okey. Kalau tak mampu juga, pindah kepada perkara yang ketiga. Okey, kafarah peringkat ketiga. Kalau tak boleh, it'amu sittina miskina. Al-amru tsalits, it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Kita buat jamuan kepada 60 orang miskin. Okey? Boleh? Tapi kalau mampu yang ni, tak boleh pindah kepada yang ni. Dia bukan pilihan. Bukan pilihan. Contohnya, kita rasa kita sebenarnya mampu, sihat dan sebagainya. Okey, sihat. Tapi buat tak mampu. Tu kita seolah-olah menipu. Dahlah kita ni dah buat dosa, nak hapuskan dosa tadi dengan kafarah, tak boleh kita tipu lagi Allah Taala. Kita kata tak mampulah nak puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari ni. Tak boleh. Kita pun terus kata okey, senang jamu makan, beri makan sahaja kepada orang miskin. Tak boleh macam tu. Kena ikut turutan dia. Kalau betul-betul tak mampu, baru pindah kepada perkara yang ketiga. Okey. Kalau tak mampu juga, fi halatil ajzi. Okey, tengok. Kalau tak mampu juga, sekiranya berada dalam keadaan tidak mampu juga, falau ajaza an jami'il umur, sekiranya lemah, tak mampu kepada tiga-tiga peringkat ini, istaqarrat al-kafarah fi dhimmatih. Kafarah itu tetap tertanggung kepada dirinya. Maksudnya tangguh jelah dulu pelaksanaan kafarah itu. Fa idza qadara ala ahad minha fa'alaha. Apabila dia mampu untuk melakukan perkara tersebut, maka barulah dia buat. Okey.
Contohnya dia nak buat kafarah tu sekarang tak mampu. 60 orang miskin ni pun tak mampu, tak ada duit lagi. Katalah untuk 60 orang miskin, satu orang miskin ni bajetnya adalah, contohnya nak beri makan kepada 60 orang miskin ini, bajetnya satu kepala, satu orang itu dalam RM10 contohnya. Kalau 60 orang, RM600. 600 pun tak mampu. Tak mampu dia nak buat nak laksanakan tu. Okey, maka tunggulah sehingga dia mampu untuk mendapatkan duit sebanyak RM600 ataupun dia buat dia tangguhkan dulu, simpan dulu duit tu sehinggalah dia mampu untuk melaksanakan it'amu sittina miskina, ataupun sehinggalah dia sihat untuk melakukan syahraini mutatabi'ain. Okey, mana-mana satu yang mampu apabila keadaan dia mampulah. Okey, seterusnya akhir sekali kita nak bincang adalah miqdarul muddi hadithan. Miqdar al-muddi hadithan. Apa maksudnya? Kadar satu cupak sekarang. Kadar banyak mana? Berapa banyak tu? Okey. Al-muddu ritlun wa thuluthun birritli al-Baghdadi. Okey. Apa maksud? Okey, maksudnya al-muddu secupak itu ritlun. Satu ritl wa thuluth. 1/3 ritlun, bir ritlil Baghdadi, dengan ritl Baghdadi, satu sukatan Baghdadi. Okey, ustaz tak pasti ritlun ni apa dia, tapi itulah daripada syariat. Okey, tapi ikut sukatannya sekarangnya adalah wa yusawil an, bersamaan dengan sekarang adalah 600 berapa ni? 675 gram. 675 gram. Dengan berat itu sukatan itu sebanyak 675 gram. Okey. Takriban li'anna al-mud rubu'u sa', kerana satu cupak itu adalah rubu'u sa', 1/4 gantang. Okey. Was-sa'u, dan as-sa' segantang itu adalah 2.7 kilogram. Okey, tengok gambar rajah di bawah. Satu sa' ni, satu gantang ini 2.7 kilo. Jadi 1/4 daripada 2.7 kilo adalah satu cupak al-mud rubu'u sa', 1/4 daripada ni, bersamaan bila timbang dengan gram jadilah 675 gram. Okey, 675 gram beras, beras. Okey, nanti ustaz akan tunjukkan bagaimana daripada gram tu tadi dikira pula dengan duit, berapa ringgit yang sepatutnya bayar. Kita akan tengok lepas ni. Okey, sebelum daripada tu kita tengok sikit maklumat tuhimmuka. Okey, man jama'a fi yawmaini lazimahu kaffaratani wa hudutsus safar wal marad ba'da al jima' la yusqatul kaffarah wa innama tajibul kaffarah 'ala az-zawj al-mujami' wa la tajibu 'ala az-zawjah aw al-mar'ah al-mawtu'ah wa in kanat sha'imah. Okey, apa maksudnya ini? Maklumat penting yang kita perlu tahu untuk lebih faham tentang kaffarah ini. Okey, maksudnya man jama'a, sesiapa yang berjima' fi yaumaini, dalam 2 hari, bagi 2 hari, lazimahu kaffarataini. Contohnya dalam bulan puasa tu 30 hari kan, dia 2 hari dia melakukan jima' pada bulan Ramadan. Okey, maka baginya lazimahu kaffaratani, baginya 2 kafarah. Maksud 2 kafarah ni, kalau dia kafarah dia mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut itu adalah 1 kafarah. 2 kafarah gandalah, maksudnya 4 bulan berturut-turut. Boleh? 2 kafarah. Okey, kalau kafarah yang mampu baginya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin, 2 hari 2 kafarah tadi yang dirasakan, maka it'amu sittina miskina, 60 satu kafarah. 2 kafarah berapa? 120 orang miskin. Memberi makan 120 orang miskin untuk 2 kafarah. Okey. Dan begitulah seterusnya, kalau 3, kalau 4 kalilah untuk satu kafarah tu berapa, lepas tu berapa dia punya kena kafarah dia. Okey. Wa hudutsus safar.
Dan sekiranya berlaku musafir wal marad ba'dal jima' la yusqatul kafarah. Sekiranya dia bermusafir selepas daripada dia melakukan jima' itu, ataupun selepas daripada dia dikenakan kafarah itu. Contohnya hari yang pertama bulan Ramadan dia berjima' pada bulan Ramadan. Okey. Kemudian esoknya dia bermusafir. Maka kafarah yang terpatut dia dikenakan kerana kesalahan semalam itu tidak tergugur kerana dia bermusafir selepas daripada tu. Okey. Okey. Dan sekiranya dia sakit pun sama juga. Sekiranya dia sakit tidak menggugurkan kafarah yang wajib ke atasnya tadi. Wa innama tajibul kafarah 'ala zauj al-mujami'. Yang ni penting. Yang wajib yang untuk melaksanakan kafarah ini hanyalah kepada suami. Suami yang berjima' itu, lelaki ke atas lelaki. Perempuan tak dikenakan kafarah. Wala tajibu 'ala zaujah. Tidak dikenakan kepada orang perempuan yang berjima'. Kerana apa? Kerana orang perempuan memang 1 bulan pun dia tidak mampu untuk berpuasa penuh. Apatah lagi kena 2 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut contohnya. 2 bulan berturut-turut tu pun tak mampu. Okey. Tidak dikenakan kafarah baginya dan perempuan itu. Au al-mar'atul mawtu'ah, ataupun perempuan yang berjima' juga, wa in kanat sha'imah, walaupun dia dalam keadaan berpuasa. Okey. Perempuan, senangnya perempuan tak dikenakan kafarah kalau dia berjima' pada bulan Ramadan, tetapi yang berjima' dengan dia itu lelaki itu yang akan dikenakan kafarah. Okey. Ustaz harap jelaslah untuk hari ini. Sebelum daripada kita berpisah, jom Ustaz nak tunjuk sikit bagaimana pengiraan fidyah untuk waktu sekarang lah. Okey, kita akan pergi kepada laman web kejap ya. Okey, jom kita tengok kepada okey, Ustaz memilih satu laman official portal ataupun laman web rasmi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Untuk kita tengok bagaimana taksiran fidyah puasa. Senang sekarang, semua maklumat dah ada dan semua kalkulator pengiraan dan semuanya dah ada. Okey. Sekarang tengok taksiran fidyah puasa. Para pelajar semua bolehlah datang ke web ini ataupun mana-mana web untuk negeri masing-masing sekiranya anda bukan orang Kelantan lah. Okey. Kalau nak kira fidyah puasa, contohnya tengok isi sahaja kalkulator ni. Okey, taksiran fidyah puasa. Bilangan hari berpuasa ditinggalkan setahun. Contoh yang kita belajar hari itu adalah 3 hari kan. Untuk si Zaid tadi. Okey. Si Zaid yang dalam muka surat 89 tu, Zaid yang meninggalkan puasa 3 hari. Okey. Jumlah tahun yang ditinggalkan adalah 3 tahun. Kadar beras secupak untuk sekarang adalah RM1.75. Okey. Ini taksiran majlis agama lah. Okey. Berbeza mengikut kawasan masing-masing. Untuk beras secupak RM1.75. Jadi kita tekan sahaja butang taksir fidyah ini. Berapakah fidyah yang perlu dibayar dalam bentuk ataupun dalam ringgit Malaysia. Tengok, dia kata taksiran fidyah bagi 3 tahun dengan purata 3 hari setahun. Harga secupak ni kalau dia tinggal 3 hari setiap tahun. Okey. Tapi kalau dia meninggalkan hanya 3 hari pada tahun tu, lepas tu dia dia tangguh puasa, ganti puasanya. Okey, tengok yang kedua. Jika anda meninggalkan puasa sebanyak 3 hari dan tidak menggantikan sehingga melepasi 3 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar adalah 9 cupak beras atau bersamaan dengan RM15.75. Okey, ni kadar fidyah dalam bentuk RM, RM15.75. Untuk kes Zaid yang sebelum ini, dalam contoh kita tu, kalau ditukarkan dalam bentuk ringgit Malaysia, inilah RM15.75. Kalau dia orang negeri Kelantan lah. Okey. Okey, kalau negeri lain pula kiraannya berapa ringgit dia punya kadar beras di sana. Okey.
Akan tetapi jika anda meninggalkan 3 hari setiap tahun sehingga melepasi 3 kali Ramadan, maka jumlah fidyah yang perlu dibayar adalah 18 cupak beras atau bersamaan dengan RM31.50. Ini kalau kadar purata dia dalam setiap tahun tu 3 hari dia tinggal. Okey, maka kadar jumlah cupak yang perlu dibayar, fidyah yang perlu dibayar adalah 18 cupak beras ataupun bersamaan dengan RM31.50. Macam mana nak bayar? Pergi sahaja ke MAI ataupun pusat pembayaran zakat ataupun fidyah ini. Boleh pergi ke sana ataupun bayar melalui e-fidyah sekarang ni secara online, bayar secara online ataupun bayar melalui MyPay, kaedah bayaran MyPay. Sebab kita dah kira, jadi kita boleh bayar, terus bayarlah. Okey. Okay, Ustaz harap jelaslah kepada semua. Ustaz harap video ini dapat manfaatkan kepada semua. Kalau anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, sila like dan komen. Dan jangan lupa subscribe YouTube ini untuk anda mendapatkan video-video yang terbaru daripada Ustaz, insya-Allah. Okay, Ustaz rasa setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Macam mana video tadi? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.